اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Welcome to vibrant Malaysia, lovely country, rich in diversity and united under the spirit of one Malaysia. This beautiful Malaysia. Since its establishment in 1967, ASEAN has achieved significant milestones. Beyond 2015, our people will be ever more connected. Our community will be stronger as one, with a clear and single vision for a better future for ASEAN. Malaysia is honored to welcome ASEAN leaders and delegates to Malaysia. Selamat datang. Ya Allah, berilah kekuatan untuk aku berpuasa pada bulan Ramadan ini, ya Allah. Amin. Adam. Berpuasalah dengan ikhlas. Sebab puasa bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah satu perjuangan. Kalau Adam berjaya, insya-Allah Tuhan akan memberkati Adam. Baiklah, Ustaz. Adam, amalan-amalan baik yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan tidak semestinya berakhir di hujung Ramadan. Kita mesti lakukan sampai bila-bila, selagi kita bernafas. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Maklum Pak Ngah, aku tanya apa khabar semua. Awal-awal lagi dah nyanyi dah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Masjid Al-Hidayah, Teluk Panglima Garang, Banting, Selangor, Darul Ihsan. Alhamdulillah, saya difahamkan di masjid ini cukup banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang Ramadan ini. Tengok ni, awal pagi lagi dah banyak kereta-kereta datang ke masjid ini. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah aktiviti-aktiviti mereka, insya-Allah, mari sama-sama kita menjelajah di sini, menjelajah, mengimarah, mengambil ibrah, mengharap maghfirah. Jom.
Subhanallah. Inilah dia ruangan dalam Masjid Al-Hidayah ini. Subhanallah, walaupun nampak biasa tapi suasananya cukup tenang. Allahu Akbar. Inilah sumber ketenangan bagi orang-orang Islam. Apa saja masalah kalau datang ke masjid, insya-Allah akan terasa tenangnya jiwa. Masjid sumber ketenangan. Sebab itulah Nabi SAW melarang kita datang ke masjid dalam keadaan tidak tenang. Ada setengah tu berlari, subhanallah, sebab nak kejar jemaah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Idza ataitumus salah fa alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa atimmu." Apabila kamu datang sembahyang di masjid, maka datanglah dalam keadaan tenang. Apa yang kamu sempat bersama imam, maka sembahyanglah. Yang tak sempat, maka sempurnakanlah. Jangan kita gopoh nak kejar imam sampai kadang-kadang berlari 100 meter sejam. Subhanallah. Datanglah dalam keadaan tenang dan pentingnya kita berilmu ketika datang ke masjid, sebab orang yang berilmu akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam ayat di sini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Subhanallah. Setiap tahun kita adakan program untuk sama-sama masyarakat membuat aktiviti di masjid. Kita ada berbuka di masjid, ada tarawih, ada tadarus, ada more. More itu maknanya selepas jamuan selepas solat tarawih. Berbuka tu setiap hari ke? Setiap hari. Kemudian memang kita punya objektif masjid ni kita nak buatkan satu tempat transformasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat buat aktiviti di masjid. Sekurang-kurangnya kalau dia tak datang masjid pun dia akan ke masjid juga. Sebab tu kita pusatkan aktiviti kita di masjid supaya tidak berlaku. Kita ni sekarang kebanyakannya adalah perumahan. Di Kuala Langat ni dah mula membangun banyak perumahan-perumahan baru. Jadi kita tindakkan bahawa perumahan-perumahan ni kita tak mau berlaku di tempat lain, napsi-napsi. Jadi kita perumahan dalam bentuk ada silaturahim di antara penduduk-penduduk di perumahan tu. Jadi kita buat aktiviti semua berpusat ke masjid. Kita nak bermasyarakat. Pasal kita satu masyarakat Melayu yang Islam ni, kita kalau boleh tak ada sepadan lah yang memisahkan kita dalam bulan-bulan Ramadan ni, supaya mereka dapat sekurang-kurangnya menjalinkan ukhuwah yang dulu mungkin tak kenal. Dan untuk mendapatkan kawan atau mendapatkan kenalan yang ramai, kalau orang-orang yang baru pindah kat sini, pasal banyak perumahan, kita datang masjid lah, itu je. Pertemuannya di masjid, kita boleh kenal semua. Betul. Apa yang kita harapkan supaya masjid ini bukan di masa bulan Ramadan, solat tarawih saja sampai tak cukup masjid. Kita nak benda tu supaya berterusan. Tapi alhamdulillah lah, masjid ni kalau saya tengok sejak saya yang memimpin lah. Alhamdulillah, makna majlis-majlis ilmu setiap malam kita adakan. Kalau tengok jadual kat luar tu. Kemudian program-program kita adakan di sini. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara aktiviti gotong royong di masjid ini ialah acara menyembelih kambing untuk dimakan beramai-ramai ketika berbuka nanti. Nak sembelih kambing ni tuan-tuan sekalian, dia perlu pada teknik. Kalau silap kita potong, silap sembelih, tak kena cara, bangunnya dan sebagainya, mungkin daging itu jadi keras. Jadi orang yang nak sembelih kambing ni pun mesti orang-orang yang betul-betul mahir, bukan main potong-potong macam tu je. Dia ada cara je. Jadi kita tengok sekejap. Bukan bulan raya korban je. Bulan puasa pun boleh sembelih kambing. Bismillah. Subhanallah, boleh tahan kuat juga kambing ni menggelepar. Tangan saya getar. Subhanallah kan. Dalam proses penyembelihan dalam Islam ni, antara perkara yang paling penting ialah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah menentukan halal ataupun haram binatang itu dimakan. Subhanallah. Hanya satu perkataan. Niat pada Allah dan sebutan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
hikmah penyembelihan dalam Islam ialah kita sembelih tu mengikut syaratnya, putus semua urat-urat yang diwajibkan supaya darah tersebut, darah daripada tubuh binatang yang kita sembelih itu keluar semua sekali. Menyebabkan daging tu bersih tanpa darah-darah ataupun bakteria, kuman-kuman yang kotor. Otak menghantar isyarat supaya dihantar darah ke otak. Tapi darah sampai ke sini dah keluar dah. Subhanallah. Inilah hikmah penyembelihan dalam Islam yang menyebabkan orang yang makan binatang tersebut sihat dan sebagainya, jauh daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Subhanallah. Inilah hikmah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah dia antara aktiviti kaum ibu di Masjid Al-Hidayah ini, menghabiskan waktu mereka dengan membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran bukan hanya dibaca pada waktu lapang, tapi membaca Al-Quran adalah kewajipan. Membacanya pada setiap masa. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada kawan rapatnya. Subhanallah. Bangkok kini telah pun maju dengan pelbagai jenis infrastruktur yang moden. Terdapat lebih kurang 500,000 penganut Islam yang telah lama bertapak dan sebati dengan cara hidup di kota ini. Ternyata tiada banyak perbezaan dari segi sambutan Ramadan bagi mereka yang tinggal di kota Bangkok ini. Saya Taufik Saleh, salam Ramadan dari Thailand. Success comes with hard work and trust in Allah. Having the Duha prayers as a central part of his business model has trained all employees to be thankful. And we know that Allah reminds us in the Quran, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Istimewa sempena Ramadan penuh barakah, The Journey of a Backpacker, bersiaran setiap hari jam 2.30 petang hanya di TV Al-Hijrah. Ramadan, satu perjuangan. Alhamdulillah, seperti mana Al-Fadhil Ustaz Fakhrul nyatakan tadi, bulan Ramadan bukan hanya bulan menahan diri daripada lapar dan dahaga, bukan hanya bulan membatasi perbuatan, pergaulan, bukan hanya bulan kita menahan nafsu syahwat, namun Ramadan mengajar kita untuk berkasih sayang sesama manusia. Kita petik satu hadis Nabi SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang Islam di kalangan kamu sehingga mana kamu tidak mengasihi saudara se-Islam, saudara seagama kamu yang lain seperti mana nak kasih, nak sayang, nak cinta ni. Seperti mana kita kasihkan diri kita sendiri. Kalau kita sayang diri kita, kalau kita cinta diri kita, bimbang diri kita daripada mara bahaya, kecelakaan dan sebagainya, begitulah seumpama kita membimbangi saudara se-Islam kita yang lain. Dalam konsep yang sama yang nak kita terapkan dalam bulan Ramadan, ada satu ibadah lain yang menyusul. Kita dah cerita pada siri-siri lepas berkenaan dengan kembar Ramadan, yakni Al-Quran dan sebagainya. Ada juga satu ibadah lain yang mirip dan juga boleh dikatakan sahabat qarib kepada setiap Ramadan, yakni zakat fitrah. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita nak petik, yang semua orang boleh dikatakan familiar dan sangat kenal dengan firman ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Apa pengajaran yang kita boleh ambil sedang penonton sekalian? Okey. Ayat pendek saja, aqimus salah, dirikan salat,
Kerjakan salat, sembahyang. Salat dan sembahyang ini simbol pertalian antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat hubungan ataupun salat itu dibina, maka semakin kuat dan erat tali hubungan tersebut, Ustaz. Itu antara hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zakat diimplementasikan dengan hubungan dengan makhluk, hubungan dengan manusia. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, simbol hubungan sesama manusia. Maka zakat ini ataupun pemberian yang wajib ini dikenakan pada setiap manusia paling kurang setahun sekali, berbentuk zakat fitrah yang kalau di negeri Selangor yang kita kasih ini RM7 satu kepala. Bukan RM700, RM7. Nak mengajar kita bukan nilai RM7 itu yang penting, Ustaz Fakhrul. Memberi, menzahirkan kasih dan sayang. Bila kita memberi tidak kira nilai sedikit ataupun banyak, dan kita memberi pula dengan hati dan perasaan yang penuh ikhlas, mereka yang menerima juga menerima dengan ikhlas. Tambahan pula zakat fitrah ini ataupun pemberian ini dalam bulan Ramadan, yang menerimanya itu tak tahu pula siapa yang memberi, siapa yang menyalurkan. Dan mudah-mudahan dengan sikap dan sifat kita menunjukkan kasih sayang dengan cara banyak memberi, banyak bersedekah, banyak menjalinkan hubungan silaturahim ini, akan menguatkan lagi elemen-elemen ibadah di dalam bulan Ramadan. Makna pakej kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini bukan hanya Ramadan yang bercerita tentang lapar, dahaga, tak makan, tak minum, bukan hanya cerita persoalan mengawal hawa nafsu saja, tetapi kita menghadiahkan, memberikan, mengurniakan kasih sayang kepada manusia dengan cara banyak kita memberi, banyak kita bersedekah, saling ingat mengasihi antara satu sama lain. Itu ciri-ciri yang diterapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang manusia yang bergelar Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, khusus tahun ini insya-Allah. Para penonton tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita masuk ke mana-mana masjid, sudah pasti kita akan bertemu dengan ayat yang terpampang di atas itu, iaitu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Ulama mengajar kita supaya apabila kita masuk ke masjid, kita niat untuk beriktikaf di dalam masjid. Subhanallah. Dan ini adalah sunat. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan, ianya sunat muakkadah ataupun sunat yang sangat-sangat dituntut. Kerana Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beriktikaf fi ashril awakhir min Ramadan, pada 10 yang terakhir Ramadan, sehinggalah Nabi SAW wafat dan bertemu dengan Allah. Kemudian perjuangan i'tikaf ini disambung oleh isteri-isteri baginda dan disambung oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pentingnya i'tikaf. Sehingga kan kadang-kadang mungkin ada sesetengah orang menganggap perkara remeh, i'tikaf biasa je, niat pun tak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Allahu akbar. Pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh senang kita nak dapat, hanya duduk dan tukar niat kita i'tikaf. I'tikaf tidak semestinya pada 10 akhir Ramadan sahaja. I'tikaf dalam masa yang lama. Kalau kita datang sementara menunggu kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, duduk mendengar kuliah dan niatlah i'tikaf. Sementara menunggu azan, duduk niatlah i'tikaf. Subhanallah, besar ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kelebihannya? Apakah hikmahnya? Dalam satu hadis ada disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut, apabila seorang itu beriktikaf sehari di dalam bulan Ramadan ataupun beriktikaf sehari, kemudian dengan mengharapkan keredaan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq. Allah menjadikan di antaranya dengan neraka 3 parit, yang mana jarak di antara kedua parit ialah 2 mata angin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar jaraknya. Dengan kita beriktikaf, Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana hasil daripada orang yang beriktikaf ialah
kita dapat menenangkan diri, memotivasikan diri, berada dalam masjid, menenangkan diri dan ingat apa yang perlu kita lakukan dengan mendapat motivasi daripada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaflah. Mudah-mudahan dengan i'tikaf kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah pagi tadi kita siang rewang-rewang, siang bawang, siang daging dan sebagainya, masak, siap tumis lagi. Alhamdulillah, akhirnya siaplah bubur lambuk yang sama-sama kita dah masak pagi tadi. Dan Alhamdulillah, sekarang ini proses membagi-bagikan kepada seluruh tetamu-tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan bubur lambuk ini supaya mereka dapat balik untuk dijadikan juadah berbuka puasa. Panas-panas lagi ni. Rasa pun sedap, subhanallah. Kalau tak kena puasa, ada makan dah ni. Subhanallah. Okey, kita bagi-bagikan dulu. Ada kalanya kadang-kadang rupa-rupanya dalam usaha kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha untuk kita nak bersama dengan para solehin, tetapi rupa-rupanya tiba-tiba ada langkah yang kita terlangkah. Takut-takut kita menjadi saudaranya syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah merupakan saudara mara kepada para syaitan. Apa agaknya yang banyak kita nak lapaskan di dalam Ramadan ini. Kerana kalau kita tak sebut pun, kita akan mengumpat. Kalau kita tak sebut sesuatu, kita akan mengata. Maka banyakkan lisan ini dibasahkan dengan Al-Quran. Sidang penonton dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton juga bolehlah bersama dengan kita sepanjang Ramadan ini di dalam program Ihya Ramadan. Subhanallah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan bulan berkasih sayang. Kalau kita lihat sekarang ini proses ataupun majlis pemberian sumbangan kepada anak-anak yatim di kawasan qaryah kampung Teluk Panglima Garang ini, anak qaryah Masjid Ali Hidayah ini. Subhanallah, kita tengok wajah-wajah comel anak-anak yatim ini, sama-sama kita berkongsi rasa terutamanya di bulan Ramadan ini dan juga Aidilfitri. Kata orang, senang sama gembira, susah sama merasa. Subhanallah, alhamdulillah penonton sekalian. Kambing yang dah kita rebahkan pagi tadi sudah menjadi. Ni lauk apa ni, Haji? Lauk apa ni? Kambing masala. Kambing masala. Apa? Kambing kerutuk masala. Tu resipi dia, kambing kerutuk masala. Ada kerutuk tengah-tengah tu. Kambing kerutuk masala.
penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Inilah yang kata keseronokan kita berbuka puasa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ketika kita berbuka puasa walaupun hanya sebiji tamar dengan air dan air bandung soda sejuk. Cukup nikmat Ustaz. Cukup nikmat, subhanallah. Tapi Ustaz, kita tak boleh lupa pada orang yang susah sebenarnya. Untuk macam kita ni, waktu kita rasa macam senang, kita rasa lenang untuk makan, banyak juadah, tapi kita jangan lupa orang yang susah nak mencari makanan tu Ustaz. Orang kata orang yang susah ni dia lapar. Betul. Lapar sampai tak ada benda nak makan. Allah. Kita lapar. Betul. Buka puasa ada benda nak makan, rasa gembira. Bayangkanlah perasaan orang yang lapar tapi tak boleh makan apa-apa. Allah. Nikmat Allah. Jadinya kita kat situ, kita cuba letakkan diri kita tu dekat tempat orang yang susah. Itulah falsafah buka puasa. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Setelah seharian kami berkampung di Masjid Al-Hidayah Teluk Panglima Garang ini, makan pun dah sudah, buka puasa tarawih pun dah sudah. Kemudian pagi tadi sembelih kambing sampai tangan berbau kambing lagi ni ha. Allahu akbar. Cukup seronok dan jutaan tahniah dan terima kasih kami ucapkan kepada Masjid Al-Hidayah Teluk Panglima Garang. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu membalasnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episod yang akan datang, insya-Allah. Jelajah Ramadan, menjelajah, mengimarah, mengambil ibrah, mengharap maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Ucaplah alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur itu sifat mulia, hindar dari tamak haloba. Rasa cukup apa yang ada, hati tenang, hidup sejahtera. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya
Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 diteruskan dengan peningkatan bayaran kepada penerima yang layak. Daripada RM650 kepada RM950. Untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah. RM450 kepada RM750. Bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, bantuan ini akan dibayar sebanyak 3 kali setahun, Januari dan Mei, manakala bakinya akan dibayar mulai September 2015.